Adakah anda melihat murid ke sekolah berskirt dan berseluar pendek? Bahang pilihan raya negeri semakin panas. Kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang masing-masing berteriak bahawa mereka akan menang bergaya. Sasaran mereka ialah pengundi muda yang pada pilihan raya umum ke-15 lalu didakwa memberi kemenangan kepada Gabungan Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, PAS dan penentang hudud gerakan. Naratif bahawa Pakatan Harapan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membenarkan LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender dan perkahwinan sejenis iaitu lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan bergema di sana sini. Tomahan Anwar disokong Zionis serta isu DAP Komunis dan peristiwa berdarah 13 Mei akan berulang turut dijaja untuk menyemarak api kebencian kaum sehingga selepas keputusan pilihan raya umum keluar. Paling tidak masuk akal, kononnya jika Pakatan Harapan menang pilihan raya umum ke-15, murid perempuan akan dipaksa ke sekolah tanpa tudung dan memakai skirt. Murid lelaki pula dikehendaki memakai seluar pendek. Malangnya anak-anak muda dan ibu bapa mereka pun mungkin masih dalam tadika atau belum lahir ketika berlakunya 13 Mei telah digunakan untuk menyebar dakwah berbahaya ini. Apabila kerajaan dibentuk, dikatakan pula ini kerajaan di luar tabi'i, tidak berakidah dan pemimpin kerajaan mengamalkan rasuah dan dikelilingi perasuah. Pemimpin ulama PAS yang digelar Tuan Guru oleh para walaun tanpa rasa berdosa mentakfiri pihak yang tidak sehaluan dengan pendirian politik mereka. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam tulisannya yang bertarikh 13 Jun lalu menuduh kerajaan perpaduan adalah golongan mereka yang tidak beriman, tidak berakidah, tidak berakhlak, banduan, perasuah dan dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu. Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Ustaz Zulkifli Ismail pula mendakwa jika mahu menjadi ahli sunnah wal jamaah mesti menjadi anggota PAS. Bagaimanapun demi membawa kembali rakyat Malaysia ke jalan yang bebas daripada rasuah dan penyelewengan sama ada kuasa, wang maupun agama, Perdana Menteri ke-10 menawarkan konsep Malaysia Madani. Beliau menyeru anak muda agar cinta kepada keadilan dan kemanusiaan serta mempunyai idealisme dan sikap membenci kepura-puraan, rasuah serta penyelewengan dalam kebebasan mereka berfikir dan mengkritik. Saya menaruh harapan tinggi. Saya hanya mampu dalam keadaan negara sekarang. Dalam pengalaman lalu, perpecahan kaum, agama, rasuah yang menjadi sistemik, keterisan, maka saya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak muda berfikir secara kritis, jangan jadi macai, jangan jadi walaun. Guna fikiran dengan baik, katanya dalam program Temu Anwar Kelantan di Universiti Malaysia Kelantan UMK Bacok baru-baru ini. Beliau menasihati anak muda agar menjauhi diri daripada menjadi alat yang dipergunakan untuk merosakkan. Kalau tidak, kita hanya menjadi alat perkakas, bersyarah berdegar gegak gempita tetapi mewakili sosok yang kolot dan jumut. Kita harap anak-anak sekalian faham keperluan kita ini membawa corak pemikiran baharu, lebih bebas, lebih terbuka, tahu apa itu arti kebenaran, keadilan dan mempertahankan hak kita. Tahu masa depan negara ini dalam landasan jelas, kebebasan, kemanusiaan, hentikan kerosakan, tegas beliau. Anwar menceritakan watak tokoh ulama terkemuka dunia, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dikenalinya sejak zaman mudanya ketika memimpin ABIM iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia yang tidak pernah keras dalam pendekatan dakwah beliau. Jumpa dia tidak pernah menyakitkan, bawa semangat kecintaan, rahmah. Dakwahnya tidak bebal menghukum orang. Bila ada trend awal 1980-an, kafir sesama Islam, dia tulis terus, bukan tugas kita mengkafirkan, tugas kita mendakwah. Kalau baca buku dia, dialog dia di UK, di USA, dunia Arab, tidak pernah bunyi dia menolak dengan keras. Kamu tidak mahu Islam, kamu masuk neraka. Tak ikut kami, kamu sesat. Tiada langsung, jelasnya. Anwar memuji Yusuf Al-Qaradawi yang menolak kezaliman segala bentuk cemuhan terhadap sesama manusia. Kalau tanya saya tentang Qaradawi, dalam keadaan saya di penjara, dia tulis keras sikap zalim menolak kebenaran. Dengar pidato dia, tidak pernah kata orang ini liberal, sekular, menyesatkan orang ini tidak bermoral. Yang dengar ini dari ulama picisan yang didokong walaun yang tidak berfikir, ujarnya. Nah, demikian akhlak ulama yang patut diteladani, bukan yang berbohong sehingga mengkafirkan orang Islam demi mencapai matlamat untuk berkuasa. Bagi anak-anak muda, lihat di sekeliling anda. Hari ini Pakatan Harapan sudah menjadi kerajaan. Adakah murid-murid ke sekolah yang perempuan dilarang bertudung dan dipaksa memakai skirt? Sementara yang lelaki pula memakai seluar pendek seperti yang didakwa. Adakah Israel sudah membuka kedutaannya di Putrajaya? Adakah institusi agama ditutup? Solat dilarang? Raja-raja diturunkan tahta kerana komunis sudah berkuasa? Bukankah Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria,
yang memohon maaf kepada Anwar di atas fitnahnya tentang LGBT. Bangkitlah, wahai anak muda. Banyak sekali ayat-ayat daripada Al-Quran yang menyuruh kita berfikir, bukan mengikut sahaja fatwa gurunya dalam keadaan mata hati yang buta. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaiknya bagi mencari kebenaran agar dapat mengukuhkan keimanan dan mencela hamba-hambanya yang tidak menghargai nikmat tersebut serta melakukan kerosakan. Justru marilah kita sama-sama mendalami firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu iaitu keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Wallahu a'lam.